Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, apa khabar? Hari ini saya ingin bersama dengan anda untuk menceritakan sedikit tentang sesuatu makanan yang kita amat suka. Berani ingat, makanan ini saya pun suka. Bukan kata you saja, tak jadi masalah. Kalau kita tidak ada pilihan lain, kita boleh makan. Sebab siapa boleh teka makanan apa dan topik apa pada hari ini. Topik tu sekarang kita bagi singkat supaya kita ada masa untuk kita berbicara tentang question and answer. Boleh tak? Semoga anda sekalian dalam keadaan sihat walafiat. Dan saya doakan juga bagi mereka yang masih lagi bertungkus lumus seperti biasa di hospital dan di tempat-tempat yang menjaga keselamatan, menjaga makanan, menjaga penghantaran, postman, jangan lupa pada mereka yang jaga elektrik, jaga air. Kita selalu mendoakan mereka jaga sampah dan sebagainya. Boleh? Dan adik-adik yang buat delivery service, naik motor semua tu berhati-hati. Selain daripada jaga trafik tak banyak sangat kan. Jadi tak payah laju-laju sangat. Okey? Berhati-hati ya. Baik, topik kita pada hari ini apa? Cepat. Kita tulis dulu. Kalau you follow saya punya Facebook, you akan tahu saya ada tulis. Pagi tadi saya tak bagi title, saya cuma tunjuk sikit matahari naik aja. Jadi topiknya kalau saya masih ingat dan anda masih ingat ialah mi segera. Okey, mi segera. Nama pun mi segera kan? Dan siapa pernah makan mi segera angkat tangan cepat. Kalau you tak pernah makan mi segera tu kira you I tak tahulah, mungkin kat dunia lain kot, ataupun you paling jaga kesihatan gila-gila betul. Tapi sebenarnya kalau anda nak tahu kenapa orang gila sangat mi segera ni, anda nak tahu tak? Di dunia ni ada setiap hari penjualan mi segera sebanyak 100 bilion bungkus. Berarti 100 bilion mulut yang dah disuap masuk makanan mi segera, instant noodle. Okey, jadi nampak begitu popular sekali, betul tak? Dan saya tidak mengatakan mi segera ni you tak boleh makan, cuma you buat pilihan. Apa taknya? Nombor satu, dia murah, betul tak? Nombor dua, apa lagi? Murah. Lepas tu dia senang disediakan, tak sampai 1, ada setengah 3 minit, paling lambat 3 minit lah. Dan orang dah buat kajian pun kenapa dia sengaja bagi you rendam ataupun letak air panas tu selama 3 minit sebab dalam 2 nak masuk 3 minit tu air liur you tu dah meleleh-leleh menggila-gila dah, betul tak? Jadi you punya semangat untuk makan tu dahsyat sekali. Dan anda yang masih ingat rasa yang you punya favourite tu kan, ada setengah yang suka laksa, setengah yang rasa tom yum, setengah yang rasa kari, setengah yang rasa Korean dan rasa pedas kan. Anda masih ingat tak zaman ada dulu satu ketika tu sampai berlawan-lawan siapa boleh makan lebih pedas. Berapa bungkus satu dan berapa pedas, lagi pedas you kira lagi hero lah. Tak apa, itu ramen-ramen ataupun mi, ada brand macam-macam lah kan. Kalau zaman saya tu tak lupa kepada, tak kira bukan Maggi pun kita kata Maggi mee juga, betul tak? Di Nigeria saya masih buat sedikit kajian, ada satu tempat tu dia kilang dia besar buat apa? Buat mi Indomie, famous betul kat sana. Bahkan pelabur dia tu jadi billionaire instant. Bukan kata instant noodle saja, instant jadi bukan billionaire. Bayangkan dahsyatnya dia punya tarikan dia. Sedap, orang kata memang betul, saya pun dah rasa menarik sangat dia punya tu. Kalau kita baik-baik demam kan sedap betul, harga dia cukup murah, mana ada mi harga bawah RM1 kalau you beli banyak-banyak kan. Lepas tu dan dia praktikal, you bawa ke mana-mana pun, student terutama sekali kan, kita yang pernah jadi student. Cuma kalau kita yang dah dewasa, dah tua ni, dia punya style mi dulu tak sama dengan mi sekarang. Sekarang betul-betul banyak pilihan kan. Tapi beginilah, itu adalah dari segi kebaikan dia. Saya jarang makan mi segera, baru saya makan dah basuh betul-betul, dah rebus, basuh, hilangkan dia punya tu kan. Nanti saya ceritalah. Sedapnya mi segera, tapi bahaya. Oh, Hafiz kata bahaya. Betul ke bahaya? Apa yang bahayanya tu? Cuba you tulis kejap.
Saya bukan nak parody tau, saya akan bagi fakta. Semoga dengan fakta saja you buat keputusan. Sebab nanti orang kata zaman sekarang ni, doktor you jangan cakap banyak. Kita ni nak cari makan pun tak ada. Betul, saya faham. Saya pernah tengok cerita satu video tu yang dihantar kat saya. Orang sekarang sampai nak cari air minum pun tak ada. Faham tak? Jadi kita kalau dah ada peluang orang bagi Maggi ke, bagi apa Indomie ke, apa mi ke, sedap tak sedap semua tu brand-brand lah kan. You terpaksa makan, saya faham, kena makan. Tapi yang saya cerita ini bagi kita, you dan saya yang ada ada peluang, maksudnya ada pilihan. Yang ni yang saya fokus ni, saya tujukan kepada mereka yang ada pilihan. Yang tak ada pilihan, kita jangan tegur, nanti jadi sensitif. Saya tahu tak semua orang mampu. So zaman-zaman tak ada kerja, tak ada duit ni, sekarang kita fokus kepada yang ada pilihan, yang boleh pergi market, yang kadang-kadang you pun memang ada pilihan sama ada nak ambil A, B, C, D, E ataupun mi segera. So I minta you dengar elok. Okay, nombor 1. Kajian untuk instant noodle telah dijalankan melalui saintifik. Ada pakar-pakar nutrition, dia masukkan kamera dalam you punya perut ni. Dia tengok dalam susu apa jadi kepada mi segera bila dah masuk. You nak tahu tak? You boleh buka Google ataupun tengok kat YouTube pun ada. Dia kata lepas 2 jam masih lagi tak hadam. I ingatkan daging aja yang lambat pada 2 jam baru boleh hadam semua. Sebab apa? Hydrochloric acid daripada stomach kita, dia punya tungging terbalik dia dalam perut kita tu, bila masuk jus lain, enzim lain pun patutnya takkanlah mi selembut macam tu kan, dah direbus semua kan, dah dimasak, takkanlah tu rupanya masih tak hadam. Jadi sebenarnya kenapa dia tak hadam? Siapa tahu? Cuba apa yang ada sebenarnya dalam mi ni sampaikan dia tak boleh hadam? Memang kenyang tetap kenyang, puas, pedas tetap rasa pedas. Rupanya saya akan bagi tahu cerita kat you. Kenapa sampai 2 jam dia masih lagi tak hadam? Sebab apa? Nombor 1 ialah dia ada bahan-bahan yang terlalu menahankan supaya dia tak rosak. Boleh faham maksud saya? Dia penahan pengawet yang tak bagi rosak. Sampai setahun ni tak rosak benda ni. Okay, kadang-kadang sampai 2 tahun pun orang makan lagi. Tapi sebenarnya yang menahankan dia tak rosak tu ada beberapa. Sekarang saya tunjuk dulu apa penyebab utama kenapa saya minta you beri perhatian. Nombor 1, penahan supaya tak rosak ni juga, supaya dia tak boleh hadam pun dalam perut. Dia cuma bagi rasa kenyang aja. Dari sudut nutrition dia hampir kosong. Tidak ada apa kecuali ada garam, ada minyak dan ada banyak karbohidrat dalam tu. Tetapi yang penting sekali bukan karbohidrat yang sihat. Dia sebenarnya karbohidrat yang dah diproses. Maksud saya tepung dan sebagainya lah kan. Kita bukan memperendahkan, tetapi memang fakta mengatakan tidak ada langsung nutrien dalam tu kecuali sedikit sebanyak minyak dan bahan-bahan yang bersodium. Sodium pula, sodium yang garam bukit tu. Sodium klorat mereka tu memang sodium yang memang membawa bahaya. Jadi kalau siapa yang makan satu bekas ataupun satu paket mi segera ni, sodium saja dalamnya dah ada lebih kurang 3/4 daripada kehendak harian. Maksudnya apa tu? Daily allowance. Allowance tu kita ambil sodium, hampir antara 50 hingga 70% ada garam dalam tu. Sebab tu dia sedap kan? Garam ni memang penyedap betul. Tetapi saya baru cerita garam, okey? So kalau you makan katakan setiap hari 1 bungkus atau 2 bungkus, you punya garam saja dah lebih daripada mencukupi. Ini yang boleh menyebabkan apa? Boleh naik tekanan darah. Sebab apa? Garam yang kita bagi tu bukan garam yang datangnya daripada garam yang asli ataupun garam bukit. Itu satu. Nombor 2, dia banyak dengan fat. You tahu sangat-sangat. Nombor 1 saya kata dia 2 jam tak hadam. Nombor 2, bahan-bahan yang saya nak cerita sekejap lagi boleh menyebabkan satu masalah besar. You copy nota ni, namanya metabolic syndrome, nama sains. Tapi nama-nama kampung kita senang je ingat. Masalah penyakit-penyakit kronik ni seperti apa? Sebab cepat. 1, high blood. Nombor 2, masalah diabetes. Nombor 3, masalah cardiovascular, heart. Nombor 4, masalah obesity. Nombor 5, masalah kanser. Nombor 6, masalah yang dipanggil stroke. Pernah dengar stroke kan? Dan nombor 7, masalah reproduction.
Saya dulu bila anak-anak muda datang yang jumpa saya, doktor saya dah 5 tahun kahwin, susah nak dapat anak semua tu, saya dah ingat mungkin sebab ada banyak hormon, steroid dan sebagainya. Rupanya salah satu penyebab ialah banyak makan mi segera. Sebab dalam mi segera tu ada bahan-bahan yang mengurangkan sperma dan merosakkan kita punya telur-telur dari segi ovary production of the eggs, faham tak? So kalau kita nak cari kalsium, potasium, iron, niacin, maksudnya vitamin mineral dalam tu tak payahlah, okey. Kita cuma nak bagi kenyang sahaja. Baik. Kecuali kalau you tambah banyak lagi sayur, you sendiri tambah banyak inilah bahan-bahan kekacang yang menghijau, carrot dan sebagainya tu, timun semua tu bagus. Baik, apapun kalau you diberi peluang, cuba tengok nombor 3. Sebab kenapa saya minta you berhati-hati. Sebab dia tinggi dengan kalori, kenyang. Sebab tu you ambil sepinggan semangkuk ataupun dah ready dalam mangkuk tu, you akan tetap kenyang. Satu, airnya. Nombor 2, dia banyak karbohidrat. Dan ada satu lagi dalamnya, semua dah tahu, dia ada orang panggil MSG. Pernah dengar MSG kan? MSG ni memang pengawet ataupun bukan pengawet, dia lebih pada perasa, penyedap rasa. Sebab tu you akan gian. Dan ada satu yang dinamakan Chinese Restaurant Syndrome. Dulu-dulu ataupun sekarang masih ada kot. Terkenal di restoran-restoran Tionghoa, tempat-tempat restoran Cina ni, mereka pasti masukkan apa yang dinamakan MSG. Sehingga kan setiap kali kalau you keluar restoran ni, memang you setengah orang yang allergic kepada MSG tu sampai rasa nak muntah, loya, gatal, rasa pening. Ini antara berpeluh-peluh. Ini antara dipanggil Chinese Restaurant Syndrome. Ada dalam kita punya instant noodle, mi segera. Seterusnya anda nak tahu kan color mi kenapa dia konsisten. You pernah tengok tak? You pernah buka 10 bungkus, buka 10-10. Ada beza tak color? Kalau dia natural, kalau tangan yang buat, tak akan semua 100% sama. Ini mesin yang buat dan dia pasti masuk satu pewarna yang satu dunia. Kalau brand tu, colornya dia pergi sampai London ke, dia pergi Amerika ke, dia pergi Jepun ke, ataupun daripada Indonesia datang ke sini ke, tetap sama dia punya warna. Namanya ialah tartazin. Tartazin ni, tartazin ni kalau you tahu, dia coloring yang menyebabkan warna jadi kuning. Dan you akan rasa macam lebih menarik. Sebab apa? Kita dari sudut pemakan mi ni, kalau dia kekuning-kuningan, saya pun kebetulan pakai baju kuning pula hari ni, kebetulan, okey. So itu satu lagi. Dan yang ni bagi saintis yang dengar lecture saya ataupun anda yang nak belajar baru, dia ada nama TBHQ. TBHQ ni nama dia tertiary butyl hydroquinone apa, nama saya pun tak ingat lah. Tetapi TBHQ ni adalah asal daripada bahan petroleum yang menyebabkan dia kental, dia boleh tahan lama dan dia cukup orang kata apa boleh bertahan lah. Maksudnya you bawa ke mana, sejuk, panas tempat, dahsyat cara dia buat packing dan sebagainya itu. Tapi TBHQ ni adalah penyebab kanser. Macam mana? Taklah makan sekali kena kanser, tak. Makanlah berkali-kali dan bertahun-tahun. Saya pun kadang-kadang fikir-fikir masa kita budak-budak, masa kita sekolah universiti pun, masa saya jadi doktor pun, rajin kalau kita jadi houseman, mana ada masa nak masak semua kan, tak kerti masak pun. Jadi yang tahu tuang je air panas, betul tak? Itu belum cerita lagi plastik. You pernah dengar cerita tak? Kalau yang ada macam tumbler tu bagus juga, tapi ada setengah tempat dia ambil plastik dengan paket tu dengan mi dalamnya, dia rendam terus dalam air panas. Maksudnya plastik ni sebenarnya yang dia buat packaging tu boleh tahan sampai 140 degree centigrade. Jadi kalau kita baru air masaknya lebih kurang 100 degree centigrade, dia tak akan pecah lagi. Plastik tu tak gelai. Jadi you angkat, you koyak, you bubuhlah apa-apa yang you nak buat macam mi goreng sikit pun tak ada masalah. Tetapi plastik tu dah masuk dalam mi you. Okey. Last kali ada satu namanya benzopyrene. Kalau dengar benzopyrene semua tu, benzene semua tu, dia ada kaitan dengan petrol lah kan. So takkanlah kita hari-hari nak makan petrol pula kan. Walaupun sedikit tapi lama-lama jadi bukit. Okey. Cukuplah. Kalau anda yang suka-suka perasa-perasa tu, saya tahu anda pasti ingat. Tapi sebenarnya anda tahu kan, dia bukan tom yum betul. Dia bukan
bukan laksa betul kan, dia bukan rasa apa lagi kari betul, dia semua tu ialah perasa. Dan perasa yang dimasukkan dalam mi segera ni atas dasar apa, semua pengilang, semua owner-owner, bos-bos yang membuat mi segera ni, saya tak tahu sama ada dia memikirkan tentang cuma untung saja ataupun nak bagi orang makan atau nak dia sayang pada orang miskin, saya faham. Tapi adakah sebenarnya itu tujuan resmi ataupun dia fikir-fikirkan kalau aku boleh jual 100 bilion sehari, berapa puluh kilang saya tak tahulah kan. Saya nak tanyalah pengusaha ni sama ada dia sayang kepada anda atau tidak, ataupun dia tak fikir. Sebab apa, nanti memanglah RM1 ke RM2 sehari je kalau kita makan benda tu kan. Kecuali kalau you beli yang daripada Korea tu, sampai saya dengar RM6-7 pun you beli juga. Sebab apa? Sebab trending. Tapi apapun RM1, RM2 pun, kalau sebulan demi setahun, demi 2 tahun, lepas masuk 5 tahun, dah mula ada penyakit yang saya sebut tadi, terutama sekali yang serius seperti stroke, kanser. Oi, kalau kena diabetes semua tu, Masya Allah, nak bayar balik tentang apa yang kita save sekarang dengan apa penyakit yang kita kena, ubat-ubatan yang nak kena bayar dengan penderitaan yang kita lalui itu tak balik modal. Jadi saya serahlah pada anda, saudara sekalian, cukup dulu untuk hari ini sebagai ilmu yang kalau anda sayang pada anak you, kalau you berkemampuan, saya ulang lagi sekali, kalau memang terpaksa makan, silakan. Itu pun kalau nak makan, tolong buangkan lilin dia dulu. Kan ada lilin, apa nama lilin tu, ada nama tau dia, apa tu, zat lilin yang kat luar apa mi tu, please, kalau you rendam dia betul-betul yang panas, you akan nampak dia naik berminyak ke atas. Cukuplah kalau kita tengok macam-macam tu pun, kalau kita buat dirt juga, berarti kita berilmu tapi kita tak boleh buat apa-apa. Tak banyak bezalah kan. Sama ada you pandai tak pandai pun, tapi disebabkan ketagih punya pasal, di ujung-ujungnya tabiat pula tu, bila you dah kena semacam saya kata junk food, all fast food, dia mesti ada pekena dia. Bila you dah kena, dia lebih gian daripada candu sebenarnya, faham? Okey, sebab candu kita kena tangkap, yang ni tak kena tangkap kan. Okey, Rohaida, rasa-rasanya kalau anak-anak you masih lagi minat tu, tolong jauhkan, tolong kurang-kurangkan, jangan jinakkan dia balik. Sebab apa? Dia kena sekali dua, dia akan nak 3 kali seminggu. 3 kali seminggu dia nak hari-hari nanti. Allahu Akbar. Saya minta tolonglah berhati-hati ya. Kalau sebulan sekali dua tu tak ada masalah. Bahkan saya dah kata kat you, kalau saya demam-demam ataupun saya tak berapa sihat ke apa, mesti saya minta mate saya buat apa tu, tapi dipastikan dia rebus dulu. Dia ambil mi dia saja. Sebab apa, mi dia tu macam cantik pula kan. Tapi kita rebus, buangkan lilin tu betul-betul, masak lain. Tumis lain, bubur, tauge, bawang, kita balik cuma pinjam mi dia saja. Rencah dia tu tak payahlah. Okey, rencah itulah pembawa akibat. Air pasti colek garam. Yes, guna garam apa ya? Garam bukit. Ni saya tunjuk kat sini, garam ni garam saya simpan. Saya selalunya ada apa tu, belian yang 1 kilo tu, ataupun saya buat sendiri daripada Rexona tu, saya buat dalam botol. Saya campurkan garam buluh, garam bario, ada beberapa garam lagi. You boleh pilih antara garam Celtic salt, saya kata garam Himalaya, garam sea salt pun boleh ya. Dengan syarat bukan garam yang dah dibersihkan. Noodles yang diperbuat kering macam mana? Boleh gigit saja pun. Boleh kalau you nak gigit. Sebab apa? Noodle ni dah dimasak. Dia cuma di packing, dia vacuum elok-elok supaya you boleh bawa ke sana sini. Sebab tu you rendam tak sampai 2 minit, 3 minit dah boleh makan kan. Kalau lama sangat kan dia jadi kembang. Kan tak elok kan. Itu membuktikan dia dah masak. Setengah orang buat macam mereku pula. Dahsyat. Budak-budak kecil suka ni. Kalau saya cakap macam ni, saya rasa macam berdosa pula. Pasal apa? Saya kadang-kadang tengok cucu saya pun dia minat benda tu. Dia relax dia. Dah lah tengok iPad pula tu kadang-kadang. Elok lah. Okey. Darah tinggi, garam bukit boleh, tak ada masalah. Garam bukan penyebab darah tinggi. Garam bukit, okey. Bahkan you wajib ambil garam sebelum you minum air tu, ikut amalan yang saya kata. Kalau tak cukup garam, itu menyebabkan naik blood pressure. Garam yang bermineral ya, please ya. Okey, spaghetti boleh, no problem. Okey, make sure you cara masak tu banyakkan sayur, banyakkan you punya
apa tu, kalau nak taukuah tu semua boleh, no problem, okey. Tapi banyak sayur, banyak tauge, banyak timun-timun, carrot semua. Doktor jenis-jenis mi yang okey dan berkhasiat, kalau boleh yang orang buat dan organik, okey, itu tepat sekali. Dan sekarang kalau you pergi, kalau orang yang suka spaghetti apa tu nak buat ni lah, nak buat you punya own style kan, you pergi beli yang dah ada tulisan organic spaghetti tu, faham tak? Dia ada datang daripada, kadang-kadang dia buat daripada chia seed, dia buat daripada apa lagi, Bali kan, dia buat daripada carrot, macam-macam sekarang. So don't worry, banyak dah orang dah banyak mencari benda-benda yang organik ni. So boleh buat. Cara elakkan migraine, pastikan tengok dulu penyebab migraine apa, okey. Dan salah satu, saya ulang lagi sekali tadi, ialah air, garam. Nombor 2, tidur. Ramai orang yang tak cukup tidur. Nombor 3, stres. Nombor 4 ialah makanan-makanan yang you allergic. Setengah orang allergic pada certain makanan, okey. Dan ujung-ujung sekali kita tengok apa tu gaya hidup you. Selalunya migraine ni ada 2 penyebab utama. 1, stres. Nombor 2, gaya hidup. Pastinya, kan? Dan bila saya sebut gaya hidup, dia ada kaitan banyak dengan minuman dan makanan. Itu kalau jaga, memang ada perubahan nanti, insyaAllah. Doktor, masalah autoimun, baiknya makan makanan apa yang bagus? Autoimun selalunya adalah makanan-makanan yang terlalu berat dengan gula dalam hidup you, dan susu moden, dan juga daging-daging. 3 ni, untungnya you belajar tak makan banyak susu, gula dan daging ni, banyak jenis penyakit lain pun, terutama sekali yang autoimun. Kan pernah you dengar dalam lecture saya, tengok dalam YouTube, katanya ialah autoimmune disease. Banyak saya bagi list apa yang you boleh cover balik dengan makanan, apa yang terbaik. Kenapa susu lembu tak sihat? Saya dah kata tadi, susu yang moden ni yang tak sihat. Kalau susu lembu yang original atau susu kambing yang original masih lagi boleh digunakan pakai. Sebab zaman sekarang terlalu banyak makanan yang ada apa? Ada antibiotik, ada hormon, ada injection, ada macam-macam lagi lah. Growth hormone yang pembesar tu. Yang ni 2 cukup, antibiotik dengan growth hormone. Kalau you selalu makan lama sangat, kadang-kadang badan kita pun jadi macam dia orang jugalah. Kalau saya sebut macam lembu, you marah pula nanti kan. Kita ni sebab bukan lembu, kita kena fikir, faham tak? Bukan salah lembu, ingat. Tuhan jadikan setiap binatang tu, ternakan tu memang halal dan thayyibah, tetapi dah tak thayyibah. Halal tetap halal, tapi tidak thayyibah. Sayur ulam penting. Yes, Nur Azila, memang tepat sekali. Saya suka tu. Sayur ulam, bukan kata penting, wajib tu. Betul ke coffee trigger anxiety? Can. Orang yang senang ada anxiety, kalau you ambil kopi yang kau-kau punya, memang boleh. Betul. Untuk produk, wabak ni, selalu saya cerita untuk wabak COVID ni, macam-macam saya dah cerita. Okay? Tengok balik YouTube dan Facebook saya. Siapa lagi? Adakah minum teh boleh menyebabkan kencing berwarna kuning? Yes, bergantung kepada brand apa, ataupun tebal tak tebal teh you. Ataupun kadang-kadang you tak usah itu, you ambil vitamin C pun dah you punya kencing boleh jadi kuning kan. Kadang-kadang perubatan apa-apa you makan pun boleh jadi kuning juga, bukan kata teh sahaja. Saya punya pulse below 50. Kenapa Moni? Okey, Moni, kalau bawah pada 50, you check dengan doktor dulu. Kalau jantung you tak ada masalah apa-apa, it's okay. Kalau tekan 48, 46, bila dia nak rapat ke 44 tu, you kena dengan hati-hati. Takut nanti bergantung pada umur you juga. Kadang-kadang bateri kita dah mula lemah. Tahu bateri? Alah, macam bateri kereta juga, dia dah mula lemah, jadi dia slow sikit. Yang tu kena kardiologis yang tengok you, okay? Tapi kalau you pelari maraton atau you ni lah buat exercise yang aerobik betul-betul, you boleh turun ke 50, Okey, minum Milo, no. Okey, minta maaf, dah lama mereka buat duit, saya minta maaf. Kalau you study apa dalam, tak baik sebut brand kan, nanti ada orang tembak saya kat belakang pula nanti. Tapi no. Okey, sebab siapa tahu sebab apa cepat dalam tu? Gula, okey, susu, okey. Lepas tu coklat. Kalau koko tu kalau betul pure tak apa, memang tak akan pure. Faham tak? Kalau pure, nombor 1 mahal, nombor 2 rasa dia tak manis, sedap, lemak macam tu, faham? Mi kuning punya berwarna, yes, namanya tartazin, namanya tartazin. Okey. Baik, penapis air water,
Oh, insyaAllah siapa yang sudi silakan. Itulah apa tu bagi periuk nasi saya menyala sejak 19 tahun dah saya buat Rex Water tu. Alhamdulillah, Tuhan bagi rezeki. Gula Melaka, no. Kalau you tak pasti pembuatnya siapa dan dia campur apa lagi, jangan. Okey, sebab kita tahu sangat-sangat benda tu dah diproses, dan kalau dia campur lagi dengan yang tak natural, habis. Okey. Angin sekat dada dan nak buat macam mana? Labu manis ni angin kedok. Okey, setengah orang memang betul. Jenis-jenis labu, orang kata sejuk lah dan sebagainya, bergantung pada diri you. Manusia ni berbeza-beza. Setengah orang makan labu tak ada masalah. Setengah orang makan peria baru sakit ke apa-apa. Makan terung baru rasa lain macam. So bergantung pada you. Tetapi ujung-ujungnya, kalau benda tu memang you allergic, tak usah makan lah. Senang je, kan? Kopi kosong is good doctor for energy booster, boleh. Kalau you nak minum kopi kosong betul, kosong. Tapi jangan belah malam please Vico no. Okey, sebab kalau jangan sebut brand lah, tapi kalau you tak sebut brand, you pun tak tahu boleh tak boleh, kan? Sesenang cerita je, you tengok kat label belakang, kalau dia tak ada susu, tak ada gula, boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Cocoa is very good. Chocolate kalau you ambil pure punya, weh, cantik, anti cancer pun. Saya kerap berdarah hidung, asma dan resdung. Okey, nombor satu, cek. Selalunya kalau you bukan masalah yang serius, yalah, seperti kanser dan sebagainya tu, selalunya tak, tak simpang lah. Tetapi yang penting mineral tak cukup dalam badan, ada setengah-setengah mineral, terutama sekali vitamin C, terutama sekali A dan C dan E, dan tak rajin kena matahari, dan selalunya you tak cukup garam dan air. Okey. Kalau ada kemampuan, you ambil Rex Water. Sebab Rex Water saya buat tu khas untuk jadi semacam penawar. Kan saya nak ikut air zam-zam, nak mendekati. Jadi kalau siapa yang dapat mineral yang cantik, ada tenaga, ada alkaline yang betul, insya-Allah dia dapat membantu banyak jenis penyakit. Termasuklah takat-takat. Kalau suka-suka orang panggil pecah orang lain kat hidung tu, suka berdarah. Selalunya budak-budak yang suka berdarah tu. Orang ini, sekarang setiap kali lepas makan saya akan rasa tekak panas. Penyelesaiannya macam mana, dok? Tekak panas. Kenapa tekak panas? Satu, mungkin saya ulang lagi sekali, cek air dan garam dulu. Cukup tak cukup seharian? Amalan you macam mana? Nombor dua, apa dia yang you makan selalu sampai jadi panas macam tu? Nombor tiga, cek hormon. Selalunya orang yang ada hormon, perempuan semua sekali, kalau dia bertukar haid atau sebagainya tak balance, dia boleh rasa macam panas. Dan nombor empat, selalunya thyroid. Cek you punya hormon thyroid tu sama ada dia mengganggu tak. Kalau thyroid ni dah haru biru, kita punya panas sejuk pun jadi haru biru. Faham tu? Lain daripada tu, tengok ada infection tak lah, kan? Okay. Alright, gastrik apa ubatnya? Tengok balik video saya, kan ada yang bertopikkan GERD, G-E-R-D. Okey, last 3 soalan. Susu kambing boleh kalau yang original, tapi kalau tak original tak boleh. Dok, guna gula apa minuman dan masakan? Saya tak guna gula. Saya guna, kalau cuma nak bagi sedap pajri itu saja saya benarkan mate saya pakai sikit. Okey, penyedap rasa sahaja. Tapi lain pada tu, no. Pakai honey lagi baik. Pakai madu. Halba, very, very good. Saya 2 kali kata very, very itu, that means fantastic lah, kan. Penyakit psoriasis boleh ambil suplemen vitamin C, boleh. Tapi C saja tak cukup. Psoriasis ni dia kena ambil, yang penting sekali, fiber up, yang saya selalu recommend pada dia. Tahu fiber up, kan? Untuk meningkatkan you punya prebiotik you dalam badan you. Nombor 2. Nombor 3, cek balik you punya masalah hidup you. Selalunya orang yang ada psoriasis dan sebagainya ni, dia ada kaitan dengan autoimmune. Selalu saya cerita, autoimmune ni ada 3 perkara utama kenapa you kena. Nombor 1, stres. Nombor 2, banyak makan juga, tapi bahan-bahan banyak dalam makanan dan minuman tu yang bertoksik. Tak payah tengoklah ada mercury ke apa ke sebagainya, heavy metal. Tengok gula, tengok susu, dan tengok banyak daging tak dalam makanan you. Itu antaranya. Dan nombor 3 ialah disebabkan you tak cukup zat makanan yang tertentu. Seperti vitamin C, A, E, yang ada antioksidan semua ni, kan. Dan selalunya orang tak kena cukup vitamin D3, iaitu matahari.
Ovalin, apa penyebab apa tadi? Ya Allah, sorry terlepas. Kenapa pening berpusing tu simptom? Banyak cerita pening pusing, daripada high blood pressure, sampaikan salah saraf, sampaikan stres, tak cukup tidur kan. Amalkan air suam tanpa air bergula dalam tempoh tak lama. Okey, yang lama boleh, tak ada masalah. Hari-hari macam tu pun tak apa, sampai bila-bila pun tak apa. Bolehkah minum air, Zurina tanya apa, air rebusan halba? Boleh, yes, very good. No sugar ya, please. Kalau nak bubur lemon sikit, baru sedap. Lepas kemoterapi boleh makan telur rebus? Kalau boleh, yang baru kena kanser semua ikut betul-betul DND diet. Faham DND diet tak? Okay, yang jaga banyak buah, jaga banyak sayur, ada jaga puasanya, insya-Allah boleh baik. Okay. Doktor, masa jalani rawatan radioterapi, doktor bagi tahu dari segi perubatan tak ada pantang dari segi makanan. Betul. Setengah orang bila pergi hospital, dia kata kalau you tengah kena kanser ni, tengah buat rawatan ni, tak usah jaga sangatlah makanan. You rasa-rasa jawapan tu betul tak? Cuba you fikir balik. Dah lah you kena kanser, dah lah you dapat rawatan yang mengkanserkan you lagi kadang-kadang. Kalau saya sebut nanti, saya berani sebut sebab saya dah melaluinya. Sebab we know very well, kita betul nak dapat rawatan, dah kena operate, dah kena radioterapi, dah kena kemoterapi. Kan bahan-bahan tu doktor sendiri mengaku ada racun. Tapi itu jawapan perawatan moden, dah tak ada choice banyak lain. Maka dia bagilah benda tu. Kalau makan apa pun you tak pantang, you rasa-rasa ada banyak lagi tak ciri-ciri yang memasukkan dalam badan you menyebabkan kanser? Mestilah. Okey, kalau kata mi segera you boleh makan anytime. Sebab apa? You tak ada selera. Everyday makan. Sebab apa? Yang tu saja yang you ada selera nak makan. Boleh ke? Betul. You tak ada selera, saya faham. Kan kita pernah kena kemoterapi yang mati habis you punya naluri nak makan semua tu tak ada langsung lagi dah. Pasal apa? You tak ada lagi dah taste bud you. Betul, you kena buat sup dan sebagainya. Tapi suruh juga buat benda yang secara natural. Pasal apa? You masuk lagi petroleum dalam you punya makanan. Masuk lagi pengawet, masuk lagi pewarna, semua cantik. So the answer is, tolong pantang. Pantang pun bukan macam pantang orang beranak. Pantang yang mengeluarkan daripada gula, susu, daging-daging semua tu, bahan-bahan yang daripada paket-paket tu lah, supaya you cepat baik. Betul tak? Kita nak bagi you cepat baik kan? Simptom vertigo, you rasa macam you terhuyung hayang lah, you rasa macam you dunia you siling berpusing-pusing dan sebagainya. Waktu you rasa macam nak muntah, rasa macam tak boleh bangun, tak boleh panggung semua tu. Yes. Tengok YouTube title vertigo. Saya tunjuk cara nak fizio pun, macam mana you nak tunduk, nak supaya you keluarkan balik dia punya penimbang. Kan dalam kita punya belakang anak telinga ni ada dia punya balancing tu. Kalau yang tu tak balance, tu yang jadi berterabur tu. Tapi bagi mereka yang tak tahu apa nak buat, mula-mula nak takut nak pergi jumpa doktor ni, ambil garam, ambil air, 500 ml, calik lagi garam, 500 calik lagi garam yang garam bukit semua tu, buat 4-5 kali sehari macam tu, tengok apa jadi dalam masa 2-3 hari ni. Okey, insya-Allah paling lambat seminggu lah mesti ada sedikit bantuan. Jangan risau. Arextra bagus untuk apa? Okey, Arextra adalah untuk meyakinkan body kita cukup supply mineral. Kan dalam Arextra tu ada 80 mineral. Mineral ini termasuklah selenium, iron, potassium, sodium, zinc dan sebagainya. You jangan risau. Dalam fulvic acid yang saya letak dalam Arextra tu, dia air kan, kita titis saja 5 titis dalam air 500 ml. Tadi kan dah garam, tapi dalam air tu boleh masuk lagi 5 titis. Petang lagi sekali 5 titis, cukup. Arextra ni simple, kecil je botol. Kebetulan saya bawa kat sini. Dia botol kecil. Nampak besar ni je. Okay? Bawa pergi mana-mana, no problem. Okay? Keladi tikus, yes, very good. Okay? Jangan over. Benda-benda yang macam bila orang kata akar tu bagus, akar ni baik, biji tu bagus, ni semua tu boleh. Tapi you kena tahu dosnya. Keladi tikus bagus, tapi kalau over, dia jadi bahaya. Sama juga B17, you pernah dengar kan? Bagus apricot seed tu semua. Tapi kalau you over, dia boleh jadi racun pula nanti. Dah lah tu saya nak Najiha nak tanya pasal hernia. Okey. Hernia kalau orang perempuan ke orang lelaki ni kes ni, kalau selalu orang lelaki dia sebelah bahagian private part dia kan, dia bengkak
bahagian dia punya testis tu kan, dia boleh hernia tu boleh bengkak dan dia boleh turun ke bawah sampai melandur ke bawah tu sampai keluar. Apa yang masuk tu usus tu yang dah keluar kat situ. Itu satu style lagi kat bahagian perut tahu perut kita punya abdomen bawah tu, kita kan ada rectus abdominis, tu otot kita. Otot tu dia sepatutnya begitu cantik yang orang buat six packs tu kan, tapi bila kita dah selalu teran sembelit, bawa berat benda-benda berat ataupun kerja berat, batuk selalu sangat, masalah paru-paru dia batuk-batuk, lama-lama dia boleh terbuka kita punya otot tu, jadi dia punya urat-urat tu jadi boleh direnggangkan macam tu, jadi dia celah tu, jadi usus tu keluar balik. Ni usus tu kadang-kadang dia keluar macam tu. Pernah tengok tak sampai melembung macam balon tu? Itu kalau you tidur dia masuk balik. Kalau you berdiri berjalan jauh sikit dia macam bengkak, nak keluar lagi, nak keluar. Lepas tu yang takut dia tak boleh masuk balik. Tak boleh masuk balik, dia terputar atau terpusing, tu strangulated, dia panggil tercekik macam tu, dan tu emergency. So kalau awal-awal ni kalau doktor kata simple, saya nak tekan masuk balik, kita nak ikat tutup balik, then you buat lah, itu tak ada masalah. Tak jumpa doktor tentang diabetes. Syam, diabetes mungkin saya tak buat special untuk YouTube saya, sebab diabetes tu ada program resmi dia. 2 program resmi yang you kena masuk dalam website, yang tu bukan YouTube. Diabetes dan cancer. Okey, dan sekarang saya dah buat untuk jantung, dan insyaAllah satu hari lagi saya akan buat untuk nak kuruskan badan pun. Sejak COVID ni tak sempat saya nak buat program yang penuh. So diabetes, tolong cek dengan website. Mungkin you kena beli kot. Tak salah saya RM70 untuk dapatkan 2 jam setengah punya program tu. You tengoklah sampai you faham. Tapi basically jaga diet, jaga minuman, jaga puasa. Ada 3 teknik dia. Boleh Syam? Okey, Aslinda, penggunaan air fryer. What is air fryer? Saya belum pernah dengar, cuba cerita sikit. Tapi apapun, air mesti ada 3 ciri utama. Nombor 1, dia mesti bersih tetaplah. Nombor 1, dia mesti bermineral, tak boleh air RO. Nombor 2, dia mesti ada tenaga. Nombor 3, dia mesti ada alkaline. Okey, faham tu? 3. Dan untuk saya, RX Water, saya khaskan, saya buatkan sebab saya tengok air zam-zam ada konsep daripada tanah naik semua tu, Tuhan bagi petunjuknya dengan kena batu, tanah, semua tu ada konsep sama. Faham tak? Maksudnya mesti ada tanah liat. Adalah saya buat program saya tu. So sebab tu kalau you belum beli, you direkomendkan tengok siapa yang boleh bantu you cerita tentang RX Water. Sebenarnya you type je RX Water, banyak video yang saya dah buat. Okey. Tidur saya terganggu sebab pernafasan. Kena cek betul-betul sama ada sebab kegemukan ke, ataupun masalah hidung ke, masalah sinus ke, itu kena cek tu. Okey. Kita berjumpa lagi besok. Kita bagi love kepada rakyat semua. Bagi kasih sayang yang tidak berbelah bagi, please. Dan make sure you jaga dan duduk kat rumah betul-betul. Mi segera tu tolong hati-hati, jangan terlalu rajin dan terlalu galak sangat. Okay? Sebab saya dah cerita banyak tadi. Okay? Love, lagi sekali, share boleh tak? Sebab share sebab anak muda ni ramai sangat ambil banyak apa yang dinamakan fast noodle, instant noodle, sorry. Baik. Besok kita cerita lagi. You boleh simpan soalan you. Nanti kita tanya pasal prostate dan sebagainya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mereka yang nak consultation dengan saya, sila telefon saya punya admin, minta tarikh dan masa. Saya akan bagi setengah jam. Ada cara kita akan buat live dengan WhatsApp punya video conferencing style. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life program. So apa you kena buat?
you layari drnordindarus.com. Kat situ dia beri apa tu keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan, tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, apa tu sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga apa tu masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.